Baik. Mengenai dengan ubah niat, kita ada 4 dia punya kedudukan dia. Pertama, kerana kita tahu niat ini sesuatu yang perlu menjadi pengisian dalam takbir. Bila kita takbir Allahu Akbar, 3 isi dia. Pertama disebut sebagai qasad, al-qasdu, iaitu kita sebut usalli, sahaja aku solat. Yang kedua kita sebut fardu zuhur. Yang ketiga kita sebut waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi usalli, fardu, zuhri, ini niat. Jadi kalaulah kita dah niat zuhur, tiba-tiba dalam rakaat pertama, kedua, ketiga berubah niat kita sebab tadi kita tersilap. Sebenarnya kita nak solat asar, kita telah niat zuhur. Bila berubah niat, maka solat kita batal. Jadi ubah niat daripada fardu ke fardu batal. Ubah niat daripada sunat ke fardu pun batal. Dia niat solat sunat, tiba-tiba datang ada orang ikut dia daripada belakang, dia niatkan fardu lah, maka itu pun batal. Yang ketiga, ubah niat daripada fardu ke sunat. Dia niat fardu, tiba-tiba dapat tahu imam belum lagi orang solat berjemaah. Dia ingat dah selesai, orang belum solat. Jadi dia nak ubah kepada sunat. Boleh. Fardu ke sunat boleh, syarat dia sunat mutlak. Katakanlah dia niat fardu zuhur, dia ubah kepada sunat mutlak, sunat semata-mata sunat, maka dia boleh buat, boleh tukar, tak ada masalah, ke sunat mutlak. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia ubah daripada sunat ke sunat, maka dia buat sunat duha, nak ubah kepada sunat lain, hanya dibolehkan juga kepada sunat mutlak. Jadi dia buat solat sunat mutlak, itu boleh. Fardu ke sunat atau sunat ke sunat. Tapi adapun fardu ke fardu atau sunat ke fardu, itu tidak boleh membatalkan solat. Masalah kedua, kita berhadapan dengan masalah anak. Dan anak ni biasalah, kalau dia dah kenyang, dia dah semua selesai, maka tiba masa untuk dia tidur. Kita nak bagi dia tidur ke kita nak solat? Kalau waktu masih banyak, tidurkanlah dulu, supaya kita tak jadi terganggu dalam solat. Macam mana nak solat kalau dia asyik menangis saja? Jadi kita tak dapat nak beri tumpuan dalam solat. Nanti silap-silap tak tahu apa yang kita baca. Jadi kita bagi anak kita tidur dulu, kemudian kita lakukan solat. Tapi kalau keadaan masa dah kesuntukan, masa dah singkat, kalau kita usaha nak bagi dia tidur, lambat pula dia nak tidur ni, kita akan terluput. Maka solatlah biarpun dia menangis. Teruskan solat, kerana itu lebih penting. Kerana jangan kita biarkan solat sehingga waktu dah luput dengan sengaja. Ini adalah membawa kepada satu kesalahan, dosa besar. Kerana dia punya tangisan, sebenarnya anak kita dengar je menangis, tak ada apa yang dia sakit pun. Dia cuma rindu dia punya kasih ibu itu saja. Dengan tangisan tu dia tak sakit, cuma dia nakkan ibu dia. Jadi solatlah, tak ada masalah.